tenggelam disebabkan empangan yang pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kepada anda semua ke channel Jejak Alam Misteri bersama dengan saya Ustaz Tabib Adi. Pada konten kali ini saya nak berkongsi dengan anda sebuah mimpi yang dialami oleh seorang lelaki yang berusia 9 tahun. Maknanya dia bermimpi pada tahun lepas, iaitu ketika umurnya 8 tahun. Bagi setengah orang, mimpi adalah sebuah mainan tidur. Namun demikian, di dalam Islam, Rasulullah SAW telah pun bersabda, sesungguhnya mimpi seorang yang soleh itu pada akhir zaman adalah salah satu daripada 46 cabang kenabian. Ulama telah menggariskan beberapa prasyarat dalam menentukan mimpi seseorang itu dapat ditakwil ataupun tidak. Umpamanya mimpi yang kita alami pada waktu antara jam 2 hingga 4 pagi adalah mimpi yang benar-benar melambangkan sesuatu yang membawa makna kepada sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita yang dapat ditakwilkan. Saya telah dihubungi oleh seorang suri rumah yang di mana beliau telah memberitahu kepada saya bahawa anaknya telah mengalami sebuah mimpi pada hari raya tahun lepas. Mimpi ini telah memberi kesan sehingga dia merasa tertekan, dan apabila dia ke sekolah dia kemurungan dan membawa dirinya sendiri. Apakah mimpi yang telah dialami oleh lelaki ini? Pada mulanya dia agak sukar untuk menceritakan kepada ibunya apakah yang dia mimpi. Namun demikian, apabila melihatkan keadaannya semakin hari semakin tak terurus, remaja lelaki tersebut telah menceritakan segala-galanya kepada ibunya. Apakah mimpi dia? Mari kita tengok. Assalamualaikum Ustaz, saya nak share mimpi anak saya. Mimpi ini dia perolehi sebenarnya lepas raya haji tahun lepas. Masa itu saya memang dalam dilema sama ada nak ikut suami saya berpindah ke Penang ataupun saya balik ke kampung saja. Untuk info, sekarang saya bermusafir di Selangor dan sudah masuk tahun ke-6. Anak saya bermimpi dia akan mati dibom sebanyak 2 kali. Wow, dibom di sempadan Thailand dan dibawa naik ke atas langit oleh 2 orang abang kurungan muka lawa, seorang berserban putih dan seorang lagi berserban hijau, memakai tasbih yang panjang di tangannya. Seorang lagi membawa buku putih berwarna biru dan seorang lagi membawa buku berwarna merah. Dalam mimpi itu, anak saya ditunjukkan amalan-amalan kami yang kami lakukan waktu di dunia dan diajar saya kena buat untuk memberatkan amalan di sana. Mungkin di sana ni sudah di alam barzah. Anak saya dibawa bertemu dengan arwah datuk dan moyangnya. Mana kata benarlah di alam barzah. Dalam rumah yang sangat besar, mempunyai banyak tingkat, dan juga ditunjukkan banyak episod-episod yang lain sehingga fikiran saya tidak boleh nak hadam dengan cerita anak saya. Saya, mana kata ibunya, memendamkan saja mimpi yang dialami oleh anak saya ini. Apa yang menjadi persoalan? Dia telah menunjukkan di mana tempat kami sekeluarga akan mati. Wow, makna kata bukan mimpi biasa-biasa ni. Semuanya melibatkan kejadian dibom dan dikejar manusia yang sangat hudoh, berdarah-darah serta menggigit orang ramai. Zombie ke? Dan mengarahkan kami semua ke satu tempat dan mengejar kami secara beramai-ramai. Selepas kejadian mimpi ini, anak saya telah berubah perwatakan. Dia menjadi kuat merajuk. Pergi ke sekolah pun cuma nak habiskan waktu lapangnya saja. Dia banyak bersendirian di sekolah, kata gurunya dan rakan-rakannya. Apabila dia teringat akan mimpinya, maka dia akan menjadi ketakutan. Dia menjadi trauma sehingga kalau dia mendengar bunyi hujan dan petir yang kuat, dia akan menyangkakan bunyi itu adalah letupan bom.
Dan di dalam mimpi itu, apabila terdengar kalimat kun fayakun, maka petir yang kuat itu akan datang sekali dengan hujan batu dan melihat banyak bumi yang tenggelam. Selepas mimpi itu, saya tidak jadi pindah ikut suami saya ke Penang dan masih menetap di Selangor. Saya masih mengikuti tausiah Ustaz dan saya senang hati mendengarnya. Terima kasih Ustaz. Ya, dia mendengar tausiah yang saya sampaikan secara audio di dalam grup Telegram saya, Firasat Ilham Ladunia dan Mimpi ataupun filem. Wah, dahsyat mimpi ni. Jadi dia balas, saya menangis berbulan-bulan mengenangkan anak saya telah memberitahu family dekat mana nanti kami semua akan mati. Masya Allah. Dan dia juga memberitahu family bahawa Melaka nanti tenggelam semuanya. Tenggelam ya. Terjawab sudah mimpi saya sebelum itu yang boleh mimpi gigi geraham saya patah satu persatu. Puan ni nak memberitahu bahawa sebelum anak dia bermimpi dibom dan sebagainya ini, puan ini telah bermimpi gigi gerahamnya tercabut. Jadi dia telah memberikan kepada saya satu lakaran, seperti lakaran pintu. Ada tempat pegang, cermin dan pintu itu berwarna putih. Okey, ini mimpi tuan-tuan. Jangan ambil serius ya. Okey, saya bacakan mesej. Ini gambar pintu syurga, kata anak saya. Ayah saya ada di dalam sana. Makna kata datuk remaja lelaki tersebutlah. Tapi dia tak boleh masuk lagi sebab dihalang oleh abang-abang, barangkali malaikat yang menjaga kawasan itu, kerana belum tiba masanya untuk melalui pintu tersebut. Jadi saya pun teringat kepada persidangan G7, iaitu G7 Summit pada tahun lepas, di mana mereka, para pemimpin dunia, telah bergambar di tepi pantai dan lambang G7 Summit tersebut berlogokan ombak, seperti seolah-olah nak menyampaikan sesuatu kepada kita tentang ombak yang besar. Sambung ya. Anak saya juga memberitahu di dalam mimpinya dia melihat empangan yang pecah, dan empangan tersebut pecah disebabkan terkena bom. Jadi saya pun termenunglah tuan-tuan membaca mesej puan ini. Katanya masa dia cerita ni, banyak kejadian yang dinampak selepas dia dibom itu. Banyak perkara yang belum jadi, yang saya tak boleh nak bayangkan apa yang berlaku di depan ataupun yang akan datang ini. Dia kata dia follow dan ikuti kami semua sampailah, mana kata dia tu anaknya lah, anaknya itu ikut ibunya dan family keluarga mereka ni, semuanya bergerak sampailah mereka semua meninggal dan naik ke atas, mana kata meninggal dunia. Menurut anak saya, di dalam mimpi tersebut dia diperlihatkan Malaysia kelihatan banyak tempat telah ditenggelami oleh air, dan dikatakan di dalam mimpinya remaja lelaki dan familinya ini telah bergerak jauh keluar daripada Malaysia, dan mereka dengan segerombolan orang yang lain telah diperangi Cina, katanya orang yang bermata sepet dan sangat berperangai jahat. Ada banyak bom yang tak habis-habis, dan dia juga memberitahu ramai ustaz nanti akan ditangkap untuk dijadikan orang jahat, dicucuk, disiksa. Masya Allah. Katanya di dalam mimpi tersebut dia dan familinya akan tenggelam di dalam air sampai ke paras ekon, maksudnya sampai ke paras bumbung. Saya ada tunjuk kepada dia, adakah ia tsunami, dengan menunjukkan dia sebuah movie dekat TV. Tapi dia kata bukan, adalah air yang disebabkan empangan yang pecah yang mengalir daripada sana lalu menenggelamkan banyak kawasan di Malaysia ni. Seperkara lagi yang disebut, air banjir tersebut bukan berwarna kuning tetapi sebaliknya berwarna merah, dan dikatakan tentera-tentera Cina bermata sepet tersebut sangat hauskan darah. Mereka sanggup menyembelih orang dan minum darahnya. Masya Allah. Malahan binatang-binatang, bayi-bayi, anak-anak kecil pun turut disembelih dan dimakan hidup-hidup. Tuan-tuan, saya seolah-olah tidak percaya bahawa mimpi ini adalah satu mimpi yang akan menjadi nyata, dan saya berharap mimpinya itu tidaklah menjadi nyata. Ada seorang hamba Allah, sesungguhnya dia telah memberikan saya satu teori yang sangat aneh, iaitu katanya negara kita sekarang
berada pada teori surah Al-Mulk. Menarik juga. Masa sekarang adalah saat-saat menjengahnya huru-hara dan dalam keadaan yang tidak sempat. Ini bukan mimpi. Ini adalah satu kenyataan daripada seorang hamba Allah. Tuan-tuan, ini ada sebuah lagi mimpi yang dialami oleh seorang hamba Allah yang saya dapat screenshot di sini, iaitu namanya Tuan Kusyari. Katanya, tsunami akan bermula apabila London Bridge runtuh, Eiffel Tower runtuh, State Liberty runtuh. Selepas itu baru tsunami akan bermula daripada setinggi. Tingginya sehingga 10 km. Masya Allah, 10 km tuan, tinggi tu. Kawasan sekitar pantai 5 km. Habis, rata, tenggelam semuanya. Tempat selamat hanyalah 4 negeri kalau di semenanjung Malaysia, iaitu Melaka, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dia ada sebut peratusan kerosakan dan kematian. Selepas itu kebangkitan daripada Melaka kalau tak silap. Perang selepas itu dan China menyerang. Tuan Kusyari dia kata dia mendapat petunjuk tersebut bukan dalam mimpi. Oh, bukan dalam mimpi, saya silap ingat dalam mimpi. Dia selalu berpesan kalau apa yang dia nampak itu dia akan mohon petunjuk kepada Allah dan minta dilindungkan. Mana kata kita minta perkara tersebut tidak berlaku. Kita tahu suhu dunia sekarang ini tengah hangat dan panas disebabkan China benar-benar nak mencinakan suhu dunia ni. Segala fakta dan data daripada pakar-pakar geostrategis telah menunjukkan satu arah yang sama, bahawa China benar-benar bertekad untuk mengambil Taiwan dan benar-benar nak mengambil Laut Cina Selatan yang kaya dengan gas asli dan hasil dalam bumi dan hasil laut. So jadi tuan-tuan dan perempuan, ini hanyalah sekadar mimpi. Ini hanyalah sekadar bayangan yang diberikan ke atas beberapa saudara se-Islam kita. Sama ada benar ataupun tidak, hanya Allah saja yang mengetahui. Yang penting kita mengambil sikap waspada dan kita jangan terlalu bersukaria sangat mulai pada hari ini. Banyakkan beramal ibadah, berqiyamul lail, membaca Al-Quran, berselawat atas Nabi dan melakukan segala amal kebajikan yang boleh, di samping melakukan prep mulai daripada sekarang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.